and a very good afternoon. Thank you for visiting our session. My name is Nur Aida Atira Sulaiman, your moderator for this session. Today's topic is about the art of job hunting post-COVID-19 that will be delivered by our speaker, Mr. Nik Akmal Nik Osman. So, before we start, let me explain how you can talk to us during this session. If you have any question during this presentation, just write down in the comment below this video. So, we will have the Q&A session at the end of this session. So, it's a great pleasure for me to introduce our speaker today. Our speaker today is Mr. Nik Akmal Nik Osman, which is a career consultant and professional image branding trainer with 8 years in the training industry. He is head of Graduate Advancement Center in Training Tube International Sdn Bhd from March 2020 until today. He also is a trainer and assistant manager in the same company from July 2016 until today. He's a former professional trainer of Zuhal Management and consultancy freelance from 2014 until 2016. So ladies and gentlemen, please join in welcoming Mr. Nik Akmal Nik Osman to deliver his presentation. Cik Akmal, boleh tolong unmute? Cik Akmal, tolong unmute boleh ya? Oh, alright. Sorry for that. Okay. Alright. Saya ulang lagi sekali. Assalamualaikum, salam perkenalan. Terima kasih Cik Puan Moderator, Cik Puan Aida. Okay, baik. Tuan-tuan Cik Puan, selamat datang kepada sesi petang ini iaitu Art of Job Hunting, tuan-tuan dan Cik Puan. If you are here, then I would like to express my gratitude and thanks kerana spend masa. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak perlu bayar, tapi tuan-tuan spend masa yang mana duit boleh dicari ganti, masa tidak boleh dicari ganti. So I really would like to appreciate you are spending time here, dan saya akan usahakan yang sebaik mungkin untuk jadikan dianya berbaloi. Baik tuan-tuan Cik Puan. Setakat ni suara saya jelas Okey semua Dan saya nak kongsi slide sedikit tuan-tuan Cik Puan. Okay, so you should be able to see my slides right now. Okay, saya sedang tayangkan slide saya. Baik tuan-tuan, kalau anda boleh tengok, so tinggalkan sedikit komen pada ruang chat box so that we know you are here and you can see us. Kita live di FB ke platform mana lagi kita live? Okey, baik tuan-tuan Cik Puan. Okay, if everything is okay, website ready. Okay, Cun. Saya teruskan tuan-tuan Cik Puan. If you have any question and answer, nanti di hujung nanti saya kongsikan. Mungkin Cik Puan moderator boleh bantu untuk bacakan soalan-soalan yang terpilih lah. Alright, di ruang Q&A nanti. Alright, tuan-tuan, saya teruskan sedikit pengalaman Cik Puan moderator dah perkenalkan saya perkenalkan diri sendiri secara ringkas lah. Professional trainer, career consultant dalam ruang lingkup kebolehpasaran graduan ataupun kita panggil sebagai GE lah, Graduate Employability. Siapa saya dan siapa Career Cube dalam GE. Tuan-tuan Cik Puan, kami sudah aktif dalam GE ni 2008 lagi. It been 12 years our journey in this industry, dan bermula 2016 kami mula menguruskan SLIM, Skim Latihan Satu Malaysia. Nama baru adalah Protege, iaitu graduan yang tidak dapat kerja, dia beri soft skill training, kemudian dia beri job placement selama 8 bulan ataupun 12 bulan. Nak bagi tahu tuan-tuan, kami bergaul dengan graduan setiap
tahun. Kami latih mereka secara intensif bersama dengan JLC dan juga syarikat-syarikat corporate yang lain. Bahkan kami latih graduan-graduan secara public. Kami buat program public dan latih. Every year kami jumpa isu yang sama, masalah yang sama, attitude yang sama dan juga kehendak industri sebenarnya tak banyak beza. Yes, certain skills kadang-kadang berubah. After 5 to 6 years dia berubah. Tetapi ada fundamentals yang tak pernah berubah dulu sampai sekarang. The pattern is still the same. Even before COVID ataupun selepas COVID. Okay. So nak bagi tahu kami bergaul dengan graduan sudah sekian lama, rupa-rupanya memang ada pattern, nak tak nak ada fundamental yang anda kena kuasai. Alright. Dan bila kita sebut tentang graduan, tuan-tuan yang nak cari kerja, ada certain perkara yang anda tak tahu apa yang anda tak tahu. Anda hanya tahu apabila anda join program macam ni, join webinar, berjumpa dengan orang yang bekerja dalam bidang rekrutmen. Berjumpa dengan HR, berjumpa, dapat info, dapat makluman, dapat perkongsian daripada talent acquisition. So from there only you know apa yang berlaku, apa di belakang tabir, macam mana nak submit kerja, macam mana proses nak cari kerja. Because satu kajian sudah dibuat oleh Khazanah Research Institute sebenarnya, ada berlaku mismatch. Kenapa susah sangat dapat kerja? Nanti saya kongsikan hasil dia. Kenapa susah sangat dapat kerja? Ada punca-punca dia. Kita panggil sebagai mismatch dia. Saya cari, contohlah. Saya nak beli goreng pisang tapi saya pergi kedai basikal. Jumpa ke tak goreng pisang? Itulah yang berlaku sebenarnya dalam pasaran. Mismatch. Alright. 2017 kami mula aktif dekat social media dan saya kira 2017 lah saya sendiri pun dan juga tim saya mula dikenali. Dan kami mula berkongsi di pelbagai platform YouTube, social media, Facebook sebagainya, bahkan TikTok, Twitter pun kita mula aktif. Dan 2019 kami mula berkolaborasi dengan pelbagai agensi kerajaan. Kami singgah ke semua agensi kerajaan termasuklah Proto-J, Talent Corp sekarang ni. Dengan universiti-universiti awal pun kami sudah mula ber-MOU dan sebagainya. So until now sampai sekarang kami banyak engage dengan UKM lah buat masa sekarang. Banyak dilantik MOU untuk jadi penasihat, lembaga penasihat untuk beberapa kos, terutama Pusat Citra. Baik, tuan-tuan cik puan, secara ringkas dan anda boleh connect kami dekat social media lah. Semua social media ada. Cari je KDQ ataupun Nia Akmal. Alright, hari ini ada banyak perkara sebenarnya. Tetapi saya tak percaya saya boleh cover semua. Jadi saya akan pergi secara surface sahaja. Jika ada soalan, anda boleh tanya. Nak pergi detail satu-satu is going to cost us quite a long time. Ini makan masa 1 hari. So kita ada masa 1.5 jam. So saya akan pergi secara surface dan saya akan emphasize perkara-perkara yang penting. If you have any questions, feel free untuk tanya sahaja dalam ruang chat box ataupun komen-komen dan sebagainya. Cik Puan moderator akan pilih soalan-soalan yang terpilih. Alright. Mari kita teruskan yang pertama tuan-tuan. Apa keadaan semasa sekarang ni? Okey, 2 sumber yang biasanya saya rujuk itu Department of Statistics iaitu DOSM, Jabatan Perangkaan. Yang kedua adalah saya biasanya merujuk kepada EIS Perkeso kerana mereka menerima dana daripada penjana. Pertama, kedua kerana mereka diiktiraf untuk menguruskan satu portal pekerjaan nasional. So bila mereka diiktiraf sebagai portal pekerjaan nasional, bahkan beberapa syarat serta syarikat kalau nak ambil pekerja expat wajib register dengan My Future Job contoh. So dia sudah jadi portal utama. Oleh itu data daripada situ sangat besar dan lebih tepat. The more data sample yang kita dapat, spesimen yang kita dapat, lebih tepatlah. Alright, lebih kurang begitu. Dan ini adalah hasil dapatan daripada minggu ke-52 iaitu Disember, 25 Disember. Apa yang berlaku tuan-tuan cik puan? Dia bukan isu tak ada kerja, kerja ada. Saya buka pagi tadi My Future Job. Jumlah pekerjaan kosong dalam My Future Job sebanyak 732,000. Saya baru saja share dekat IG saya. Ada 732,000 kerja kosong tuan-tuan. Habis tu kenapa orang kata susah dapat kerja? Tu 700,000 tu tak nak apply ke? Okey, isu dia bukan tak ada kerja. Isu dia adalah tidak ada kerja yang setaraf dengan pendidikan, which is untuk taraf SPM sangat banyak. Yang terbaru sehingga 500,000 lebih untuk SPM dan ke bawah, which is kita panggil sebagai operation level, clerical level. Namun yang suntuk ataupun yang agak sempit peluang yang ada adalah bidang graduate. It means executive level dan ke atas, iaitu orang yang ada degree dan ke atas. Which is pengangguran ataupun permohonan dalam My Future Job datanya 121,000 lebih. Namun peluang yang ada hanya 50,000. Sebenarnya itu juga trend yang saya terima di mana-mana
webinar ataupun program yang saya pergi, dan saya sendiri pun terima almost every day ada pertanyaan yang masuk dalam inbox. Soalan yang sama, cik boleh tak saya apply kerja yang overqualified? Saya degree, saya nak apply SPM. Saya degree, nak apply SPM. Boleh ke tak? Dan kena tulis tak dalam resume, which is itulah sebenarnya yang berlaku. Oleh itu tuan-tuan, yes, untuk persaingan diploma dan SPM kurang sengit, tetapi yang sangat sengitnya adalah degree dan ke atas. So kita ada lebih kurang ratusan ribu graduan yang akan grad daripada IPT, Universiti Awam, IPTS, IPTA setiap tahun daripada politeknik dan sebagainya. So di situ persaingan yang sengit, yang banyak sakit sebenarnya ni adalah graduate level. Okay, so ini datanya saya kongsikan secara ringkas, boleh dapat daripada EIS Perkesu. Alright, week 52 yang terbaru. Saya teruskan tuan-tuan, ini data saja anda boleh dapat. Saya nak bagi tahu keadaan semasa. Kalau dulu satu data daripada Grab Malaysia, dia buat survey kepada majikan. Untuk syarikat yang biasa, kalau satu kekosongan, berapa permohonan kerja yang mereka dapat? Survey tersebut memberitahu iaitu lebih kurang 250 ke 300 permohonan kerja yang sesebuah syarikat dapat hanya untuk satu vakansi. Bayang satu vakansi 250 ke 300. Ini syarikat biasa. Kalau syarikat besar, makin popular syarikat itu, makin banyak permohonan yang diterima atas satu vakansi. Contoh yang popular, kita sebut nama bank. Bank apa popular? CIMB, Maybank. Kita sebut nama syarikat minyak. Mana yang popular? Petronas, Shell. Kita sebut apa lagi? Tenaga TMB. The one and only kan. Kalau komunikasi, banyak. Banking, banyak. So, makin popular syarikat tersebut, makin banyak permohonan kerja yang diterima. Itu sebelum COVID, tuan-tuan. 2019, selepas COVID, persaingan makin tinggi. Kenapa? Banyak syarikat tightening their belt, downsizing dan juga freeze hiring sementara untuk survive dulu. Okay. Tapi ada certain syarikat, contoh Top Glove lah, supply chain, e-commerce sebagainya, dia makin banyak lah. Alright. But majority impacted dengan negatif. Majority. Hanya sebilangan kecil saja yang mula mengurat langkah dengan lebih cemerlang. So dia sentiasa ada plus and minus. Okay. So nak bagi tahu, ia persaingan makin sengit, cuma apakah? Oh susah macam ni. Tak boleh buat apa, bukan begitu solution dia. Solution dia adalah anda kena perkasakan, jadikan diri anda relevan. Relevan macam mana? Sebab pertama, consumer behavior sudah berubah. Apa maksud consumer behavior sudah berubah? Kita sudah terjemah kepada digital sekarang. Everything goes virtual. Shopping virtual, sembang virtual, kerja virtual, meeting virtual. So everything went to virtual. So virtual product jadi laku. Nak tukar hard copy kepada soft copy, benda proses fizikal dulu nak jadi digitalizekan dia jadi laku. Dulu marketing buat billboard, buat pasaran, buat poster sebagainya, sekarang tukar kepada e-commerce. Buat live, lelong dekat e-commerce kan. Jual barang, pasar malam dekat e-commerce. So everything change ke arah digital. So peluang pekerjaan ke arah digital akan bertambah. Itu je. Disebabkan berlaku perubahan dalam consumer behavior. Alright. Tapi kerja masih ada, cuma dia berubah. Kat sini kurang, kat sini naik. Contohlah tuan-tuan, jaga tol. Dulu ada orang jaga tol, tetapi bila dimansuhkan automatic touch and go, penjaga tol daripada 10 tinggal 2 je. Tetapi perasan tak, kerja technician bertambah. Sebab apa? Nak maintain. Tapi technician bertambah 2 orang lah, contoh. So peluang pekerjaan yang hilang adalah jaga tol. Tetapi ada peluang pekerjaan yang baru yang di-create, iaitu maintenance, contoh 2 orang. So akan ada kurang dan akan ada bertambah. So itu biasa berlaku dalam pasaran, dia akan berlaku sentiasa. Alright. Now, apabila kita sebut hilang kerja, tak ada kerja sebagainya, maka datanglah graduan iaitu fresh grad. Jika ada di sini yang tahun akhir yang melihat kisah kita hari ini, perbualan kita hari ini, sembang kita hari ini, perkongsian kita hari ini, anda akan komplain, tuan, saya fresh grad, tak ada pengalaman, intern 2 bulan je, intern 3 bulan je. Nak compare dengan orang yang hilang kerja pengalaman 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun, confirm lah mereka dapat. Takkanlah kami pula yang dapat, tuan-tuan. Beginilah fundamental dalam rekrutmen, tuan-tuan. Berita baik dia, untuk graduan kita ada satu khusus kita panggil sebagai graduate recruitment. Kita tak hire orang lain, kita hire fresh grad je. Memang ada khusus. Tak percaya, Google dalam linking, Google dalam job portal, cari nama jawatan, position, graduate recruitment. Ada ke tak? Ada. Dekat syarikat-syarikat yang besar, MNC dan sebagainya, JLC ada. Mereka memang hire graduate recruitment. Macam mana mereka hire? Mereka buru fresh grad lah. Dekat FB ke, lebih lagi mereka akan masuk ke universiti untuk buat roadshow, talk dan sebagainya. Memang ada. So peluang untuk fresh grad sentiasa ada. Okay, so itu kena ingat. Kedua adalah kita rekrut orang yang ada pengalaman yang relevan. Nanti saya kongsikan lebih lanjut.
Baik tuan-tuan. Ini adalah cerita belakang tabir macam mana kami ataupun rekruter, rekrutmen team buat kerja. Macam mana kami tapis calon. Baik, kita panggil sebagai recruitment funnel ataupun job hunting funnel secara umum lah. Kita bagi 5 fasa. Kalau boleh tengok di sini dengan izin, saya tukar pointer kepada laser pointer. Alright, there you go. Fasa pertama, fasa kedua, ketiga, keempat, kelima. Scanning, baca, read, online filter, pre-interview, interview. Ini secara umum saja saya ambil, saya ringkaskan untuk mudah faham. Alright. Kita nak cari seorang staff, kita nak cari 5 staff, kita nak cari 10 je staff. Tetapi permohonan yang masuk tuan-tuan macam saya sebut tadi boleh cecah sampai 10,000. Alright, boleh cecah sampai 8,000. Bahkan kalau contoh syarikat besar nak cari 100 staff boleh cecah sampai 50,000 permohonan. Apakah kita akan baca satu persatu? Jawapannya mustahil. Takkan baca satu-satu. It's gonna consume our time, gonna consume our energy, gonna consume everything. Benda tu adalah profit and loss. Hilang tenaga, hilang masa, tak buat kerja lain, rugi. Kita tak utilize resource dengan baik. Maka apa yang kita buat, kita tak baca tuan-tuan. Metod pertama kita guna third party, iaitu contoh Saimdabi. Dia outsource terus dia punya bahagian awal ni. Nak apply kerja dengan Saimdabi, guna Jobstreet. Nak apply intern dengan Saimdabi, guna Jobstreet. Nak apply protege dengan Saimdabi, guna Jobstreet. Everything Jobstreet. So dia outsource. So metod begitu digunakan. Metod kedua adalah kita guna internal team. Internal team yang akan cari, rekrut, dan fasa pertama tuan-tuan, kita tak pernah baca, kita hanya scan resume anda. Untuk baca resume mungkin makan masa 1 minit ke 3 minit. Tetapi untuk scan resume, it's going to cost us about 3 second or 10 second only max. 3 ke 10 saat sahaja. Cepat, efektif. Habis tu tuan, tak tengok semua lah. Memang kita tak tengok semua pun. Kita fasa pertama tuan-tuan, kita cari minimum requirement. Dia cukup tak minimum requirement yang kita nak untuk jawatan yang kita cari. Contoh, minimum requirement yang pertama adalah pointer. Mesti 3.2 contoh. Yang kedua, kena ada leadership, ada jawatan ketua. Mesti boleh memimpin sebab jawatannya adalah level executive. Mesti lead team dia. Yang ketiga, mesti dia ada kemahiran dalam skill-skill tertentu. Contoh, ada pandai dalam software tertentu. Pandai software design contoh. Orang engineering, pandai AutoCAD contoh, pandai MATLAB contoh. Kena tahu SPSS ke, kena tahu SAP ke, MyOp ke, orang finance dan sebagainya, itu bidang masing-masing. But kita ada minimum. Saya ambil contoh 3 lah tuan-tuan. Ada pointer 3.2, ada jawatan ketua dan dia tahu AutoCAD contoh. Bidang engineering kan. Okay. Bila kita scan resume tuan-tuan, kita hanya scan dalam 3-5 saat, kita cari minimum requirement. Okey ke tak? Nama okey, ni pointer ada, okey 3.8 lulus. Okey, ada leadership, pernah jadi ketua, tahun 2018 ketua, 2020 pun jadi project manager, okey. Dan tengok, okey, skill ada. Intermediate contoh. Okey, lulus, next, shortlisted. Itu je. Tapi sebenarnya nak shortlisted fasa awal ni susah. Kenapa? Majoriti permohonan dibuang pada fasa scanning ni tuan-tuan. 80 ke 90%. 80 to 90% dibuang fasa ini. Kenapa? Banyak yang tidak cukup minimum requirement. Pertama, ataupun kita tak tengok second page, third page resume anda. Kita hanya scan first page anda saja. Your first page saja yang kita scan. So jika maklumat itu tak ada pada first page, tak jumpa, macam panjang sangat resume pun kita tak tengok. So resume tuan-tuan, kita sangat utamakan first page. So make it everything yang power-power, yang hebat-hebat, value anda berada pada first page. Okay. Alright, apa lagi yang menyebabkan resume dibuang pada fasa scanning? Contoh adalah tidak profesional. Design tidak profesional, font tidak profesional, spacing yang berterabur, susunan tidak kemas, buang. Alright, contoh hantar resume dalam bentuk Word. Kita minta hantar dalam PDF, buang. Kita minta hantar dokumen 1, 2, 3, dihantar dokumen 1 je. Okey, buang. Apa lagi? Ayat-ayat yang macam copy paste, ayat macam Google Translate, ayat yang berterabur, buang. Typo, grammatical error, buang. Gambar yang tidak profesional, buang. So benda-benda itu jika ada risiko-risiko tidak profesional, tidak matang, kita buang. Kenapa? Resume represent you yourself, represent your personality, represent your character, represent your working ethics. So kalau contoh, buat kerja tak kemas, spacing tak jaga, font tak kena, maka nanti bagi kerja pun sama hasil dia. Lebih kurang macam resume dia ni. Sebab resume ni satu dokumen sangat penting untuk anda mohon kerja, itu pun tidak kemas, bayangkan kerja nanti, it's gonna be similar. Okay? The way you do anything is the way you do everything. Alright. Boleh? Itu fasa scan ni. Saya pergi laju boleh tuan-tuan Laju sikit saya pergi supaya boleh cover banyak benda. Alright. Okay. Baik. Yang kedua pula adalah fasa read. Fasa read ni setelah lulus minimum requirement ni tuan-tuan dan Cik Puan, barulah kita baca. Mana kata kita compare candidate. Mana lagi bagus? Pointer. Okey, ni ulat buku ni. Pointer. Oh, ni kaki research ni. Oh, ada ni point artikel ni publish, join, dapat grant daripada lecturer, bantu lecturer dia contoh. Okey. Ni budak aktif sukan ni contoh. Oh, ni budak leadership power ni MPP contoh. Sebut MPP memang power lah. Kan? Nama MPP tu biasanya dibawa sehingga habis belajar kan.
Kalau kita kerja tuan-tuan, anda ada jawatan MPP biasanya. Oh, kau MPP eh? Oh, kau tolong handle event sukan kita kat company minggu depan, bulan depan. Kau MPP eh? Aku jadi MC majlis lah. Kau MPP eh? Biasanya macam tu. So, jawab nama MPP tu disebut-sebut lah. Alright. So, ia adalah value bukan benda yang perlu dilari tapi dia adalah value. Baik. So, read ni adalah fasa kita compare kandidat dan kita buang lagi separuh. Kemudian fasa seterusnya kita tapis kandidat di online. Apa maksud tapis online tuan-tuan? Bahasa mudah dia simple. Kita Google nama anda. As simple as that. Oleh itu saya sangat sarankan untuk anda Google nama sendiri sebelum majikan Google nama anda. Okay, yang kedua adalah kita akan semak salah satu daripada platform anda. Usually kita akan go through LinkedIn. Sebab LinkedIn adalah professional networking platform. So kita akan go through LinkedIn. So saya sangat sarankan kalau boleh nak wajibkan lah. Barang siapa yang dengar sesi kita hari ni, tidur malam ni tak ada LinkedIn, tolong rasa berdosa. Dan dia salah seorang pemburu kerja. Kalau dia tak buru kerja tak ada masalah. LinkedIn bagus untuk buru kerja, pertama bagus untuk branding, ketiga adalah bagus untuk career growth. Dia menyebabkan anda visible kepada majikan dan juga top management. Contoh, saya ada pengalaman, saya punya alumni yang saya latih yang kata coach sebagainya. Tuan-tuan, dia kata dia buat LinkedIn. Dia dah dapat kerja pun. Dia bukan nak cari kerja, dia dah dapat kerja pun. Kemudian dia aktif dekat LinkedIn. Dia ambil test online, dia post sertifikat dia. Dia pergi program minty briefing, dia update. Dia cerita angle-angle dia punya kerja lah. Finance ke, software ke. Kemudian apa berlaku? Satu hari, C-level. COO dia turun, daripada level atas turun ke level dia, tanya khabar, update meeting. Kemudian pergi dekat meja dia tanya, oh you macam mana? Ada kerja baru ke atau ada you kerja buat apa? Macam mana? Macam terkejut macam mana COO kenal aku? C-level kenal. Daripada 100 lebih staff tu, COO turun meeting level dia, cari dia. Macam mana dia tahu? Dia jumpa dekat LinkedIn. Impress dekat LinkedIn, bagus. Volunteer pergi kursus ni, ambil certification ni, ambil sijil ni secara sukarelawan. So dia dapat perhatian top management. Sebab itu LinkedIn bukan saja untuk cari kerja tapi dia untuk career growth. Alright. Saya sendiri pun guna LinkedIn untuk networking dan juga dapat projek ataupun bina kolaborasi dan sebagainya. Tak sikitlah kolaborasi yang datang melalui LinkedIn apabila orang tengok kita punya profile dan kerja-kerja kita. So, itu online filter. Yang ketiga adalah pre-interview. Biasanya kita buat phone call interview ataupun video call interview, dan interview sebenar adalah kita panggil face to face. Sekarang mungkin video lah kot. Tapi sebenarnya untuk jawatan yang kritikal, video saja tak cukup. Kita nak jumpa face to face. Bahasa mudah yang saya boleh bagi tahu, makin kritikal jawatan tersebut, makin ketat tapisan, makin tinggi requirement. Interview mungkin boleh jadi sampai 3 kali, mungkin jadi 4 kali interview kalau jawatan tu kritikal. Boleh tuan-tuan Okey, selesai. Ini adalah recruitment funnel, cerita belakang tabir. Alright, setakat saya jumpa tak pernah lagi mana-mana orang yang kongsi benda ni. Alright, sebab anda kena tahu, anda nak dapat kerja ni 5 tapisan ni anda kena lalui. Dan 5 tapisan ni perlukan skill apa? Fasa scanning reading, anda perlu tahu skill tulis resume. Online filter, anda tahu skill urus social media anda ataupun online platform anda, macam mana nak tonjolkan jadi visible dalam bidang networking dan sebagainya. Keempat ni dan kelima, interview ni adalah teknik interview. Maknanya kata ada 3 skill set berbeza di sini perlu anda tahu untuk luluskan anda dapat kerja. Sebab inilah juga antara perkara yang diajar dalam finishing school dekat Universiti Awam, kan? Alright, baik, selesai. Ini pula yang kedua fundamental saya kongsikan tuan-tuan cik puan. Itu yang pertama suka untuk saya kongsikan. Dalam tak kisahlah fasa apa pun, krisis ekonomi ke, krisis apa sekalipun, yang ekonomi stabil tak stabil ke, politik stabil tak stabil ke, kita sentiasa mencari talent yang bagus. Mencari talent bagus tak pernah berhenti. Bahkan jika kita jumpa talent yang bagus tapi syarikat kita tak ada vacancy tuan-tuan, percayalah kita boleh create vacancy untuk dia. Dan benda ni bukan sekali berlaku, bukan 2 kali. Kerap kali berlaku, almost sentiasa berlaku ni, saya dapat berita ni banyak kali dah. Alright. Okay. Cari talent yang bagus ni sangat mahal. Bahkan kita pernah ada graduan yang buat kerja bagus, dia buat event, dia macam event career fair. Ini tip mahal lah, tip mahal. Kalau nak jadi AJK, nak cari kerja mudah, nak jadi AJK, join AJK sebagai organizing committee untuk career fair. Faculty ke universiti ke, kenapa? Anda akan deal dengan syarikat kan? Anda akan jumpa orang syarikat. Tonjolkan cara anda hantar email bagus, cara anda communicate dengan dia bagus, cara anda handle kerja bagus, cara anda follow up dengan dia bagus. Bila dia datang tempat anda layan dia pula bagus, profesional, matang dan sebagainya. Dia akan berminat. Dan inilah yang berlaku kepada pelajar MMU, seorang ENY, Ernst & Young, saya sebut satu syarikat, bila dia punya manager jumpa budak ni, bagusnya, dia cup awal-awal lagi.
setahun sebelum dia grad, ENY dah cuk dia dah. Nak sebelum grad tu terus dapat offer letter untuk datang bekerja terus. Kenapa? Talent yang bagus kita takkan lepaskan. Alright. Baik. Yang kedua fundamental tuan-tuan adalah kenapa talent yang bagus kita tak lepas? Sebab aset yang terbaik dalam sebuah syarikat adalah manusia. Pusing tunggang terbalik pun aset terbaik dalam sebuah syarikat adalah manusia. This is the best asset yang kita boleh pegang. Right? Sebab syarikat dalam keadaan macam mana pun kalau ada aset yang bagus, manusia yang bagus, team yang bagus, dia akan survive. Dia akan boleh strive ataupun akan jadi excel. Alright, dan yang seterusnya yang terakhir adalah kita hire pekerja, staff berdasarkan relevant competencies. Bukan berdasarkan siapa paling banyak pengalaman, siapa paling banyak sijil, tak. Pengalaman kami sendiri, partnering interview dengan syarikat-syarikat, bahkan kita dapat feedback daripada rakan-rakan dalam HR pun, ada seorang calon contoh, dia nak cari orang yang programmer lah. Sijil, berbelah sijil, certification. Tapi bila test intermediate, ada seorang tu sijil 2 je. Tapi bila test power gila. Sampai level kita minta buktikan. Programmer ni macam developer, hacker, ethical hacker kan. Buktikan kepada kami you tahu benda ni. Dia kata, okay, nak saya hack apa ni? Saya hack wifi sini, boleh? Okay, apa nama wifi sini? Okay, dia pun hack. Okay, saya dah masuk dah. Terkejut semua. Okay, terus dapat kerja. Pernah berlaku depan mata, pernah berlaku cerita kawan-kawan, pernah berlaku action kongsi, kita test segera skill dia dan sijil walaupun banyak, dia tidak memainkan peranan. Sebab kita nak apa? Kita nak yang related ataupun relevant. Apa maksud dia? Kalau sijil banyak, tak relevan, tak jadilah. Kalau sijil banyak relevan, sangat power. Itu maksud dia. Contoh bahasa mudah lah tuan-tuan macam ni. Ni orang argue ni. Tuan, fresh grade tak ada peluang. Ada peluang. Contoh, saya kata contoh mudah, kedai tom yum tu. Saya ambil paling mudah lah kedai tom yum. Kedai tom yum ada vacancy, chef, tukang masak. Kedai tom yum pun papar kat iklan dia, mencari tukang masak. Tuan-tuan, soalan saya, menu kedai tom yum apa? Menu kedai tom yum. Menu kedai tom yum apa? Masak pataya, goreng kampung, ikan sekap, steam limau. Contoh kan, terliur pula waktu tengah hari ni. Okay, baik. Apa yang berlaku tuan-tuan? Dia dapat 2 permohonan kerja. Satu, 8 tahun pengalaman kerja. Calon pertama. Kerja dekat Mandarin Oriental. Hotel 5 bintang, Michelin Star 4 bintang. Topi putih tinggi sentuh shilling. Masak pro. Api naik. Misal panjang chef. Apa yang berlaku tuan-tuan? Kepakaran dia adalah pastry. Buat manisan, buat biskut, buat kek dan sebagainya. Okey, ada calon kedua. Calon kedua, fresh grad culinary school. Pengalaman 3 bulan intern. Tapi dia ada basic French, basic Malay, basic apa lagi, Western, basic Mexican, basic Indian, basic Chinese, basic je semua. Soalan saya, kedai tom yum ambil fresh grad ke yang ada pengalaman? 1 ke 2? Confirm 1 kan? Walaupun dia fresh grad, pengalaman 3 bulan je, tapi pengalaman dia relevant, skill dia relevant. That's what we call relevant competencies. Oleh itu tuan-tuan, kalau kata, cik, saya macam mana nak mudah dapat kerja yang cik kena reject aja, tambah skill, tambah value, baiki kompetensi, upgrade diri dalam bidang yang relevan dengan industri yang anda nak. Tuan, saya nak tukar bidang lah. Okey, nak lompat industri lah. Boleh. Tengok industri yang anda target, cari skill apa yang mereka nak. Okey, pergi webinar, pergi kursus, pergi CJ, pergi certification, ambil sponsor untuk pergi course, cert ke sebagainya. That's how you make yourself relevant. Boleh? Itu antara fundamental dalam cari kerja. Dia bukan soal anda bagus tak bagus, dia soal adalah contoh kami nak cari orang yang boleh buat kedai tom yum, kami nak cari orang yang boleh masak tom yum lah. Kenapa nak masak pastries? Relevant competencies. Alright? So dalam resume pun anda kena bagi tahu anda ni lah yang paling relevant. Ataupun kita sebut sebagai matching. You are the best candidate for that job. Kenapa? Bahasa mudah dia, tengok iklan kerja ada 10 requirement. Tuan-tuan, dalam resume anda kena jawab. Anda ada 10 requirement tersebut. Requirement pertama, A, anda ada beritahu dalam resume. Okey, aku ada A. Dia nak B, aku ada B. Dia nak C, aku ada C. Begitulah resume yang power. Calon yang power, dia bukan yang paling hebat. Extrovert lah yang paling power sebab dia pandai cakap interview. Tak. Yang paling relevan. Okey? Alright. Selesai. So, baru masuk yang ketiga. Kenapa anda tidak di-hire tuan-tuan? Sebab berlaku mismatch. Alright. Mismatch tentang mana? Banyak mismatch yang berlaku. Salah satunya, izinkan saya kongsi, adalah di sinilah.
Alright, anda sangka resume lah segala-galanya. Tak, resume bukan segala-galanya. Ada banyak metod atau banyak faktor mempengaruhi peluang anda dapat kerja dan juga banyak benda yang membuka pintu anda untuk dapat interview kerja. Not resume only. Resume penting, tak dinafikan, dia penting, perlu power tetapi bukan bukan satu-satunya. Okey. Yang pertama adalah platform mismatch. Apa maksud platform mismatch? Macam saya sebut tadi lah, saya nak beli goreng pisang tapi pergi kedai basikal. Saya nak cari kerja tapi pergi platform yang majikan tak ada. Majikan tak ada kat situ. Contoh. Kan? Contohlah tuan-tuan. Saya nak cari, saya nak jumpa orang-orang industri banking contoh. Lepas tu saya pergi lepak dekat mana? Saya pergi lepak dekat orang di syarikat oil and gas. Jumpa ke orang banking? Tak jumpa lah. Kita akan jumpa orang oil and gas. Begitulah, platformnya salah. Nanti saya berikan contoh dia, kajian dia. Yang kedua adalah anda tidak matchkan dengan job. Macam saya sebut tadi lah, anda tidak tonjolkan anda ada relevant competencies. So anda main tulis je resume. Yang paling dahsyat sekali, satu resume hantar semua. Confirm tak match. Confirm tak match. Sebab resume mesti customize. Sebab lain iklan kerja, lain requirement, lain syarikat, lain vision mission, lain syarikat, lain produk, lain culture. So requirement mereka berbeza. Oleh itu resume perlu di customize supaya match dengan permintaan kerja. Bukan general resume, dia macam berjudi tuan-tuan. Tabur dadu, pejam mata, doa ya Allah bantulah aku. Itu berjudi walaupun sebut nama Allah. Sama lah juga, letak email satu, copy paste 100 email, attachment satu resume, klik hantar, ya Allah bantulah aku dah usaha. Pui. Itu bukan usaha tuan-tuan cikgu. Alright, itu berjudi. Nasabkan nasib. Baik, yang ketiga tuan-tuan adalah anda tidak visible. Ini perkara sangat penting. Apa maksud saya sebut tadi visible macam mana? Anda tonjolkan diri anda pada online platform ataupun zaman dulu kita ada networking platform. We need to engage with dengan majikan ataupun syarikat dekat career fair dan sebagainya. Kita kena engage. Sekarang lebih mudah kerana ada LinkedIn. So ramai yang tidak guna peluang ini. Ataupun dia guna peluang ni, dia cuba jadi visible tapi in a wrong way. You rub a person in a wrong way. Okay. Dia jadi cringe ataupun jadi lain pula kan. Jadi apa yang kau update ni? Macam budak-budak. Alright. Dia tidak profesional. So ini antara 3 perkara yang menyebabkan anda tidak hired. Saya pergi pada yang pertama tuan-tuan. Ini adalah kajian daripada Khazanah Research Institute, SWTS, School Work Transition 2018. Satu survey dijalankan selama setahun. Survey ini dijalankan, which is ada satu audience yang sangat besar, which is saya kira sangat reliable. Yang pertama dijalankan di Malaysia, di negara lain sudah banyak dah. Saya minta anda fokus platform yang employers guna, yang majikan dan syarikat guna untuk cari pekerja. Yang pertama tengok dekat sini, apa platform pertama mereka adalah online advertisement tuan-tuan cikgu. Oleh itu saya sangat sarankan dan siapa yang datang kelas saya akan wajibkan mereka untuk register at least 5 job portal. Sebab inilah platform pertama majikan. Bahkan dalam survey ni yang nyatakan ini pencari kerja dan graduan yang cari kerja, mereka guna platform apa? Tak kena dengan apa yang majikan guna. Alright, ini platform pertama. So you need to have your job portal. You need to be active on job portal. Create profile dengan lengkap. Okay, sebab itu platform utama majikan cari pekerja. Platform kedua dan ketiga tuan-tuan sama majikan cari kerja. Platform apa ni? Relatives, friends of employees. Apa maksud dia? Bahasa kasar dia, kabel. Bahasa lain dia, professional networking. Bahasa lain dia, recommendation. Bahasa lain dia, referral. Bahasa lain dia tuan-tuan bahasa lain dia. Bukan anda cari kerja, kerja cari anda. Alright, boleh? Ini yang jarang juga digunakan. Okay, boleh tuan-tuan? Tuan, ini kira kabel lah guna mak ayah. Bukan begitu tuan-tuan. Bukan kabel dengan istilah yang anda faham. Bukan naratif yang negatif begitu. Kabel ataupun professional network ni tuan-tuan, kita contoh. Kita intern sehabis baik, sampai supervisor kata, bagus gila engkau. Aku nak ambil engkau tapi tak ada headcount, tak ada vacancy lah. Tanya HR pun kata nak bagi kontrak pun tak boleh. So macam inilah aku recommend kau untuk member aku syarikat ABC. Itu relative friends of employees. Dan syarikat ni kecil je tuan-tuan. Contoh anda apply dengan jabatan A, sebuah syarikat. Contoh anda apply dengan syarikat apa? Syarikat Proton contoh, jabatan A. Kan? Jabatan A penuh dah. Dia dah jumpa dah calon dia nak 5 orang. Anda calon ke 6, 7, 8, 9, 10. Dia akan suggest recommend anda kepada jabatan lain yang mencari. Tengok anda punya kompetisi, ni relevan juga ni nak pergi sini. Tapi budak ni bagus, nak lepas sayang. Okey, kita bagi letak dia. Okey, kat jabatan lain. Itu berlaku. That's what we call referral ataupun recommendation. Paling mudah dah dapat referral tuan-tuan cik puan adalah lecturer,
SV, majikan tempat intern. Kenapa? Dia melihat anda bekerja. Dia tahu perangai anda, dia tahu skill anda, dia tahu cara fikir anda, dia tahu tindakan anda. How mature you are, how professional you are, how good you are in your skills ataupun dalam kerja anda. Mereka tahu dan mereka boleh recommend. Dan kalau anda tak bagus, mereka akan segan ataupun malu-alah nak recommend. Alright, sebab itu pesanan orang tanya, tuan, apa tip untuk intern? Tip untuk intern, tuan-tuan, kerja power-power sampai diterima offer permanent. Kalau tak dapat offer permanent, dapat recommendation letter daripada supervisor. Itu je tip dia. Macam tu power lah. Alright. Kalau anda tak power, maka bos anda, SB anda akan mengelat. Tak apalah, nanti saya busy. Tak bagi-bagi. Faham lah tu. Okay, alright. Okay, done. Kemudian untuk mismatch yang seterusnya, saya skip dulu sebab banyak sangat saya cover untuk lain-lain. Tapi saya nak bagi tahu yang pertama, ini adalah platform dulu. Tolong guna dua platform. Yang tak visible pun sebab ni lah, tak visible. Alright, anda tidak aktifkan anda punya LinkedIn sebab itu adalah online punya networking dan juga sekarang ni susah nak pergi offline physical networking. Kalau nak pergi career fair pun tak ada, semua virtual. So kena aktifkan alhamdulillah, kena aktifkan diri anda secara virtual. Alright, tonjolkan anda datang webinar, datang buat projek ke, buat apa, tunjukkan. Anda buat CJ ke, pergi kursus ke apa, tunjukkan. Okay, alright. Baik, mari kita pergi yang seterusnya. Cik Puan Moderator, apakah kita boleh terima soalan in the middle ataupun macam mana? Adakah kita ada soalan dalam sepanjang sesi ini, ada soalan yang sudah diajukan? Saya kurang dengar. Tak dengar suara Cik Puan Aida. Okey, dengar dah. Belum ada lagi. Belum ada lagi Okey, belum ada lagi. Setakat ni belum ada lagi. Alright. Baik, kalau tak ada kita teruskan. Ini adalah job search teknik ataupun tip, tuan-tuan. Apa maksud teknik dan tip ini yang saya sebut tadi? Anda tak tahu apa yang anda tak tahu, especially graduate lah. Anda tak tahu, kita tak boleh salahkan graduate sebenarnya. Bila kita buat ini, kita kata, graduate ni tak tahu ni, graduate apa masalah ni, apa macam ni, kenapa macam ni. Rupa-rupanya mereka tak tahu pun apa mereka tak tahu. They have limited knowledge of area, tak dapat cukup exposure. So ini perkara yang sebenarnya bukan resume, bukan skill interview, bukan. Dia adalah teknik untuk dapat kerja. Dan kena, bila anda tahu benda ni, rupanya oh macam tu ke, patutlah tak dapat, oh macam tu ke. Okay, so mari kita pergi secara ringkas, tuan-tuan Cik Puan. Ini adalah untuk orang fresh grad dengan izin. Bila fresh grad, tuan-tuan, anda digelar sebagai entry level. Dalam rekrutmen kita panggil anda sebagai entry level. Apa maksud entry level? Peringkat apa? Peringkat mula lah. Peringkat kemasukan, peringkat bawah sekali. Baru apa? Noob. baru nak masuk kerja kan. Entry level. Bila sebut entry level, confirm fresh grad ataupun pengalaman lebih kurang 2 tahun ke bawah. So, jika anda nampak satu iklan kerja, nama dia entry level, anda fresh grad, apply je. Dia kata, we are looking for someone with 1 year experience. Tengok situ entry level, apply je. Okay, alright. Sebab entry level. Dan tuan-tuan, entry level, ini definition dia secara mudah. Baik, dan ini saya beri tip ringkas untuk fresh grad lah. Okay. Saya sebut tadi, syarikat besar, company besar, mereka ada graduate recruitment khusus untuk cari fresh grad. So you can find them. Pertama, yang kedua adalah anda kena engage dengan pusat kerjaya universiti masing-masing. Sebab syarikat ni bila nak cari fresh grad, confirm mereka pergi universiti. Dan dengan siapa mereka pergi dekat universiti, mereka jumpa siapa? Mereka jumpa pusat kerjaya, mereka jumpa kaunselor kerjaya, mereka jumpa career center. So you need to have close engagement, follow FBIG career center dan sebagainya untuk dapatkan info-info begini. Sebab banyak sangat graduan pelajar mahasiswa yang tak follow career center dan terlepas peluang-peluang penting. Those who keep close contact dengan career center biasanya akan dapat peluang-peluang ni. Contoh sekarang adalah penjana KPT CAPS. Kalau anda tahu, akan ada kursus-kursus, setiap universiti minta benda ni dengan penjana. Dia akan dapat certain budget. It means budget tu perlu digunakan untuk event-event yang mereka rancang. Contohnya adalah event certification. Satu kursus pensijilan untuk hard skill. Belajar 2 minggu ke seminggu, kos dia 3,000 ke 4,000 ke 2,000 ke. Itu kerajaan tanggung, anda pergi free. Dan akhirnya anda dapat sijil. Dan menyebabkan sijil itu memang sangat dikentik oleh majikan. Anda jadi laku, jadi high value candidate dalam pasaran. Menyebabkan tak perlu bersaing sangat. Orang cari anda. Kenapa? That kind of value. Alright? So, kena cari pusat kerjaya.
Yang kedua tuan-tuan cik puan adalah anda boleh apply mana-mana entry level position. Yang seterusnya adalah kalau anda apply entry level position ataupun apply mana-mana kerja, mohon untuk pastikan at least 50% daripada job requirement tu anda dapat penuhi. Kenapa? Kalau anda tak dapat penuhi at least 50%, almost impossible untuk dapat kerja tu unless you very lucky lah. 99% biasanya tak dapat lah kalau anda tak cecah, even 50% tak sampai separuh. Contoh, requirement ada 10, anda hanya boleh penuhi 2 je. Kan? Ini biasa berlaku untuk orang tukar bidang lah. Okay. So, susah sangat. Kalau anda nak tukar bidang tuan-tuan, anda boleh pergi kepada open market. Apa maksud open market tuan-tuan cik puan? Open market ni adalah satu jawatan pekerjaan yang mereka tak nyatakan khusus nak degree apa. Dia kata degree holder, itu je. Diploma holder, cukup, itu je. Dia tak spesifikkan apa-apa. Biasanya jawatan-jawatan sales. Alright, so open market ini adalah sangat bagus untuk anda join kalau anda nak tukar bidang. Ataupun anda rasa, terdesak betul ni. Ini tak boleh, itu tak boleh. Carilah yang open market macam ni. Alright, baik. Kemudian ini last sekali saya tekankan lagi sekali adalah bukan tentang pengalaman paling banyak tetapi tentang pengalaman yang berkaitan. Oleh itu anda perlu elaborate permohonan kerja anda. Bahasa mudah dia adalah resume. Elaborate supaya relevan dan berkaitan dengan kerja yang dimohon. Bahasanya begini tuan-tuan. Sebelum mohon kerja, benda pertama kena tengok adalah kena tengok iklan kerja. Hadam, faham sehabis mungkin iklan kerja, baru kita tulis resume. Kenapa? Apa saja ada dalam iklan kerja, itulah yang anda kena jawab dalam resume. Your resume should mirror the job advertisement. Ataupun bahasa mudah dia, your guideline. Kiblat nak tulis resume ni tuan-tuan cik puan adalah iklan kerja. Okay. So you need to refer iklan kerja. Walaupun iklan kerja tidak menyatakan 100% isu sebenar yang berlaku, tapi for beginner level, iklan kerja. Sebab dalam iklan kerja ada benda yang contoh. Ada kerja primary, ada kerja secondary. Tapi kita tak tahu yang mana primary secondary. Tapi bagi orang berpengalaman macam kami, kita tahu macam ni tahu ni mana primary secondary. Kita call, tanya, sembang-sembang, kita tahu mana yang primary secondary. Bila interview, kita tanya pula panel, engage dengan panel, tengok soalan panel tanya, kita tahu apa yang secondary, apa yang primary. Tapi as beginning, tolong rujuk iklan kerja, jadikan dia sebagai panduan, jawab apa sahaja permintaan dalam iklan kerja dalam resume anda in your first page. Okay, so that's how nak increasekan probability of success untuk dapat kerja ataupun untuk dapat panggilan kerja dahulu. Okay, sebab permohonan dokumen-dokumen ni untuk dapat panggilan ke interview. Dah dalam interview baru anda boleh sembang, gembang, kerbang, terbang sebagainya. Okay, baru dapat kerja. Okay, alright. Baik. Selesai. Dan secara ringkas, ini adalah bagaimana anda boleh bina network tuan-tuan supaya anda boleh buka lebih banyak pintu, buka lebih banyak opportunity, peluang. Alright, boleh Baik. Oh, soalan yang bagus. Kita ada soalan di sini, saya terima soalan higher education, contoh PhD, adakah perlu apply entry level atau yang atas? Okey, baik. Soalan daripada Cik Puan Nurul, bagus. Baik, untuk yang postgrad tuan-tuan, untuk master PhD dia ada tangga gaji ataupun level yang berbeza, lebih tinggi. Alright. Namun jika anda tidak ada pengalaman, master masih lagi acceptable untuk apply level degree. Overqualified tapi dia satu darjat je. But the moment you go to PhD, dia tak overqualified, dia tu 2 darjat. Jauh sangat. So usually dia pergi kepada level yang lebih tinggi. Dia bukan bermula sebagai eksekutif dah. Okay, biasanya begitu. Alright. Namun perlu hakikatnya kalau bidang technical, usually they don't care anda ada apa. They just at least ada degree cukup lah, and then mereka lebih pandang kepada technical skill dan pengalaman compare to education level. Itu untuk bidang teknikal. Apa maksud bidang teknikal? Contoh nak jadi site engineer sebagainya. They do care on your technical skill dan pengalaman kerja more than your education level. Sebab itu bidang teknikal. Namun untuk bidang research berbeza. Ada PhD, ada pernah publish thesis ataupun publish artikel, terlibat dengan R&D mana-mana, competition ke apa, dia mainkan peranan. Okay, so tengok industri juga dan juga position yang dia apply. Right, baik. Terima kasih untuk soalan, sangat bagus. Okay, dan ini antara saya sebut tadi, nak buka lebih banyak opportunity adalah anda kena kembangkan anda punya network, dan salah satu nak guna network anda adalah guna apa yang ada dulu. Iaitu siapa? Kawan-kawan, adik-beradik, family. Tuan-tuan macam inilah.
anda umur berapa sekarang? Kalau fresh grad umur 23, 24, 22 kan? Kalau anda ni anak sulung, mungkin parent umur 40 something, 40 plus. Tapi kalau anak bongsu, mungkin parent anda dah pencen pun. Now my question is, parent anda bekerja berapa lama dah? Mereka bekerja 20 tahun, 30 tahun. Confirm mereka ada orang kenalan yang mereka boleh leverage. Use them. Tuan, ni macam tak adil tak? Ini bukan kita ambil hak orang lain dengan kita dapat kerja begitu. Bukan begitu. Ini kita nak bagi peluang. Kita tetap hantar resume tapi kita kenal orang dalam, hantar resume. Direct kepada orang yang betul untuk terima resume kita, untuk mereka tapis resume kita. Alright. So that's what we call leverage. Gunakan yang apa yang ada dulu. Baik, oleh itu, balik rumah tuan-tuan. Ada kat rumah sekarang ni belajar ODL kan. Kalau yang pelajar-pelajar mahasiswa ni, jangan duk terperak main handphone, main PUBG, main ML dan sebagainya kat rumah je. Mak ayah ajak pergi kunduri tahlil ke? Pergi. Pergi kunduri jumpa orang ni? Pergi. Teman pergi pasar? Pergi. Tolong shopping barang? Pergi. Kenapa? We don't even know macam mana mereka nak jumpa kawan-kawan dia ke, nak dapat leverage ke dan sebagainya. Alright. Baik. Yang kedua, tuan-tuan cik puan, adalah boleh leveragekan kepada lecturer, supervisor, klik tempat kerja ke, part time ke, klik tempat intern ke. Paling mudah adalah lecturer dah, SVFYP sebagainya. Sebab ataupun penasihat kelab-kelab. Contoh. Sebab mereka adalah staff, mereka bekerja. Contoh, mereka mungkin kenal orang-orang dalam industri. Terutama pusat kerjaya. Terutama setiap fakulti akan ada satu PIC yang jaga GE fakulti tersebut. Mereka kena report kepada career center. Contoh. So this person in charge usually have good connection dengan orang industri. Okay. So tanyalah mereka. Dan kawan-kawan lecturer kita ni pun bekerja dalam industri, mereka hidup seorang-seorang ke, mereka pun belajar dengan member-member macam kita lah, ada batchmate kan, lepas tu graduate sama-sama. Engkau kerja sana, engkau kerja sana, engkau kerja sana. Kita ada kenalan-kenalan kita. Alright. Kita ada grup-grup alumni kita kan. Grup-grup batch 001, 002, 0 berapa tak tahu, tapi kita ada. So they have their own network. Kenapa kita tak tap network mereka? So syarat nak tap tu tuan-tuan, anda kena bagus. Itu je. Kalau anda tak bagus, kita takkan recommend. Macam tuan-tuan, saya guna handphone Huawei P20 lama dah. Saya puas hatilah dengan Huawei ni. Saya akan recommend. Tapi kalau saya gunalah contoh handphone Huakong contoh, saya tak puas hati. Saya akan recommend tak? Saya takkan recommend. Itu konsep asas dia lah untuk kita recommend. So you need to be extraordinarily good and excellent untuk kita recommend anda. Alright, boleh? Okay, oleh itu kalau buat event betul-betul. Study betul-betul. Score betul-betul. Join, berlari betul-betul. Engage, handle project, buat project betul-betul. So that bukan sekadar dapat skor yang bagus, tetapi untuk kita leveragekan macam ni lah. Okay, baik. Yang ketiga tuan-tuan cik puan, kena attend webinar dan sharing. Macam hari ini. Alright, macam rep kita hari ini yang dianjurkan oleh MyRef hari ini. Datang webinar oleh orang industri, ada forum pagi tadi, lepas ni ada lagi perkongsian, esok ada lagi perkongsian, datang dapat insight-insight, ada orang industri berkongsi, apa industri perlukan sekarang, apa perubahan yang berlaku, apa skill yang mereka nak, itu cara nak dapat insight information dan seterusnya tuan-tuan, kita boleh engage dan connect dengan orang yang berkongsi tersebut. Contoh yang berkongsi tadi adalah orang Proton daripada UTHM sebagainya, saya tengok poster dan program e-book. Contoh Proton. Siapa orang Proton yang berkongsi, pergi engage dengan dia dekat LinkedIn sebagainya, tengok apa yang dia share. Alright. Dekat LinkedIn banyak rekruter tuan-tuan. Mereka berkongsi apa dapatan-dapatan daripada industri mereka. Apa mereka berkongsi pengalaman-pengalaman mereka dalam talent acquisition, dalam proses interview, dalam proses tapis permohonan kerja. Mereka akan kongsi insight. Insight itu yang mahal yang anda kena dapatkan. So you need to engage with them. Dan yang kedua adalah anda kena join event-event begini. This is the only way untuk anda dapat insight. Tak ada cara lain. Melainkan anda kenal orang yang bekerja dalam industri, itu lain cerita, anda boleh tanya dia direct. Tapi do you know them? If not, then you need to engage them starting from webinar sharing begini. Okay, baik. Dan yang keempat tuan-tuan adalah LinkedIn. Saya sebut tadi, orang kata LinkedIn ni kena post setiap hari ke? Jawapan saya, kalau anda beginner tak perlu post setiap hari pun, post seminggu sekali. Yang penting setiap hari anda consume content dekat situ, engage. Engage ni bermaksud like, comment, share. Itu je. Alright. Kenapa? It going to make yourself visible. Trust me, sangat banyak dah orang yang buat LinkedIn slow and steady. Tak perlu kalut-kalut pun, slow and steady akan dapat hasil. Ada yang dapat hasil esok, upgrade LinkedIn hari ni, update profile hari, esok terus dapat approach oleh recruiter. Ada yang dapat tempoh sebulan baru dapat, ada tempoh 2 minggu dapat, dia bergantung lah. Alright.
Baik, dan ini adalah apa orang kata tentang network. Contoh saya quote daripada LinkedIn, orang-orang otai dekat LinkedIn. Tuan Ishak Karim berkongsi tentang kabel ataupun network. So banyak dia dapat peluang melalui network sebab orang kenal kemampuan dia. Ini bagus dalam industri. Kerja cekap. So orang akan recommend kita. Contoh anda dah bekerja 3-4 tahun dalam industri sebuah syarikat. 5 tahun dah stay dekat syarikat A. Tiba-tiba headhunter datang. Offer value gaji lagi baik ke, benefit lagi baik ke. Kenapa? Mereka tahu value anda. You make yourself visible, mereka boleh jumpa. Okay. Yang kedua, Mr. Muihan. Alright, dia kongsi pengalaman dia waktu interview. Waktu interview bos tak impress pun. Tiba-tiba dia main drop beberapa nama yang dia kenal dan dia pernah bekerja bersama. So tuan-tuan, kalau anda pernah bekerja projek bersama dengan orang-orang penting, senior engineer sebagainya, apa tu orang otai, pernah bekerja dengan orang overseas contoh, just drop the name dalam interview, kongsikan pengalaman tersebut, dia akan jadi value. Trust me. Alright. Dan apa yang saya boleh recommend tuan-tuan kalau anda nak mula aktifkan LinkedIn, sebab LinkedIn adalah platform paling popular, 76% rekruter seluruh Malaysia prefer LinkedIn untuk rekrutmen. Ini adalah nama-nama untuk orang Malaysia follow. I share to you these names yang saya suggest untuk anda follow lah. Tuan Ishak Karim, Tuan Muihan, So Anping ni kakak kita. Dia suka membebel dan bebel dia memang deep. Okay, baik. Rekruter bahagian finance dan sebagainya. Tuan Khalid Putra, rekruter yang muda, orang yang sedang naik sekarang ni, sangat bagus perkongsian dia. Dia pun buat proses service review resume dan sebagainya. Dia connect anda dengan industri. Prof Azizi, UMK, dulu UM, okay, sekarang mengemudi UMK, sangat bagus personal branding dia. Dia berkongsi. Orang busy tapi boleh berkongsi. Tuan Megat, wakil daripada Talent Corp dan sebagainya, yang content curator untuk beberapa channel graduate employability. Tuan Nurizan Sharif, kalau anda kenal dia, seorang sangat hebat sekarang berada dekat UA tengah buat market exploration. Ni Akmal pun power juga ni kan. Alright. Dan yang terakhir adalah Austin Bethchak, ni adalah orang overseas, career coach international, career strategist. Boleh, saya pun ambil rujukan dia untuk berkongsi kepada tuan-tuan Cik Puan antara insight-insight yang bagus dia kongsikan, teknik-teknik yang bagus dia kongsikan yang boleh aplikasikan dalam konteks Malaysia. Alright, boleh? So this is your starting point. Kalau nak kongsi, nak tengok LinkedIn, nak tengok post macam mana, nak dapat input, nak consume content, these are the person that I strongly suggest for you to follow. Alright. Ini contoh yang berlaku, saya kongsikan. Ini coach ataupun yang saya bantulah, tim-tim yang saya bantu ataupun satu grup yang saya bantu, saya buat follow up, ajar dan sebagainya. Grup intensif yang saya buat. Contoh connect dengan one of their staff and got the IV through recommendation. Dia connect dengan seorang staff dekat syarikat, dapat offer sebagai software engineer. Kenapa dia connect dengan staff tersebut? Staff tersebut kenal, tengok dia punya posting, dia connect, tanya khabar atau tanya soalan dan sebagainya dan dapat recommendation. From that recommendation, dapat interview dan dapat kerja. Ini seorang lagi. Update, dia belajar topik online present dengan saya, kemudian terus upgrade dia punya LinkedIn, upgrade profile sebagainya. Esoknya, seorang managing director DM dia. Kemudian dapat kerja. Sekarang dah dapat kerja, alhamdulillah. Ini nama saya berikan, saya bagi terus. Alright. So nak bagi tahu tuan-tuan, ada yang tempoh dia sebulan, 2 bulan dapat hasil, ada yang segera ni esok terus dapat. So things can happen. Sebab anda sudah ambil tindakan untuk visiblekan diri anda pada majikan. Alright. So pay attention for this. Bina network anda, bina branding ataupun jadikan diri anda visible, sebab peluang kerja ni kita tak tahu tentang mana dapat. Ada dapat melalui Facebook, ada dapat melalui Twitter, ada dapat melalui LinkedIn. Right tuan-tuan. Dan bahasa mudah dia, your network is your network lah. Ini kata-kata daripada Warren Buffett. Tuan-tuan, yang bukan yang terakhir lah kot. Banyak lagi sebenarnya, saya pergi laju-laju ni. Okay, baik. Saya tengok ada soalan lagi daripada Tuan Asri. Okay, baik. Saya ada satu IV. Dan saya sudah follow up dengan HR. Dan HR kata akan beri jawapan melalui email. Namun jawapannya masih tiada. Adakah saya perlu follow up lagi sekali? Okay, baik. Macam ni tuan. Saya pause kejap. Sharing ni kejap. Saya jawab Q&A lah. Terima kasih Tuan Asri. Soalan yang bagus daripada orang yang bagus. HR kata nanti kami update. Tapi senyap je. Baik, begini tuan. Kalau calon yang bagus, kita takkan biarkan lama-lama. Usually tempoh yang kira logik lah adalah 2 minggu. Lebih 2 minggu tuan-tuan, tuan boleh consider kena friend zone dah. Tak terpilih lah tu. Okay. Kecuali SPA tuan-tuan. Kecuali SPA. SPA sebab permohonan SPA sahaja 2018 saya dapat data 1.2 juta permohonan orang apply dengan SPA. Berapa yang SPA terima? Hanya 60,000 je tuan-tuan. Berapa kena reject? 1.14 juta kena reject. So nak proses 1.2 juta tu dia makan masa lama. Sebab tu 2-3 bulan baru dapat feedback daripada SPA. Tapi untuk syarikat,
Contohnya staff mungkin 200, 100, 300 dalam tempoh 2 minggu saja. Bahkan kalau anda sangat bagus, 2-3 hari dia akan terus call, dia akan panggil interview. Okay? Dia takkan biar lama, dia takkan biar lama. Macam saya sebut tadi, talent yang bagus adalah aset yang bagus. Talent yang bagus adalah aset yang mahal. Kita takkan biar lama. Tapi kalau nanti sebulan lagi kita bagi feedback. Tuan-tuan, itu bahasa baik anda dah kena reject. Sebulan lagi kami bagi feedback. Lama sangat tu sebulan. So kita boleh faham dah tuan-tuan. So move on lah, move on. Jangan tak boleh move on macam. Suara saya sudah kembali, minta maaf. Dah kembali. Okey. Saya ulang lagi sekali. Dalam habis je interview 24 jam, hantar thank you note, follow up. Kemudian jika dalam follow up tersebut, kalau boleh dapatkan satu tarikh yang anda boleh follow up dia balik. Contoh, okey kita bagi tahu dalam tempoh minggu depan. Okey, minggu depan follow up. Atau bagi tahu dalam tempoh sekarang ni berapa? Hari ni adalah 11 Jan. Okey, follow up nanti 20 Jan. Okey, anda dapat tarikh untuk anda follow up. Kalau dia tak bagi tarikh, nanti kami akan bagi tahu melalui email. Okey, jawapannya adalah selepas 2 minggu follow up. Tak ada, tak ada. Cukup. Okey. Semasa macam ni, ramai yang silap lah. Saya pergi interview tuan. So dia kata minggu depan. Dalam tempoh seminggu tu anda tak buat apa-apa. Itu kesilapan paling besar pemburu kerja buat. Tuan-tuan, kalau boleh, selagi mana tak dapat offer letter, jangan berhenti cari kerja. Jangan berhenti pergi interview. Selagi mana tak dapat offer letter. Tuan, saya dah pergi 3 interview, tak dapat offer letter langsung. Pergi lagi. Kalau boleh sehari kumpul 5 interview, pergi terus. Tak ada masalah. Sebab selagi tak ada hitam putih beri offer, jangan berhenti cari kerja. Bahkan offer letter tu pun boleh cancel. Sebab apa? Contoh PKP baru ni berlaku kan. Ramai yang komplain dekat saya. Tuan, boleh ke macam ni? Dia dah bagi offer letter, lepas tu cancel, tak jadi ambil. Jawapan dia, anything boleh happen. Tapi bila dah dapat offer letter tu lebih terjamin, ada hitam putih. Contoh HR bagi tahu apa? Melalui message dia. Dia call, okay nanti kita panggil lah. Kita nak ambil you ni, nanti kita akan bagi, nanti kita panggil. Mulut pun tak jadi, Kena ambil hitam putih, offer letter. Alright, boleh? Bila dah dapat offer letter, kita reply setuju, baru boleh berhenti pencarian kerja. Boleh berhenti dah pergi interview. Alright. Okay, done. Terima kasih untuk soalan. Kalau follow up tapi masih tak reply, adakah kita nampak seperti terdesak di mata majikan? Sebab itu follow up saya cadang hanya 2 kali saja. Cukup last follow up adalah 2 minggu. Contohlah, hantar thank you note. Seminggu follow up, 2 minggu follow up, cukup berhenti. Dah. Lebih daripada tu terdesak. Lebih daripada tu nampak tidak profesional ataupun nampak creepy. Contoh creepy tuan-tuan anda pergi interview dengan dia, anda follow Facebook dia, follow IG dia, follow ni message dia setiap hari. Itu creepy lah. Itu mengganggu ruang privacy. Okay. Alright. Boleh? Terima kasih untuk soalan. Nice puan. Kalau ada soalan lagi? Belum ada. Okay. Baik, oleh itu mari kita teruskan tuan-tuan dalam tempoh kita ada berapa minit? Kita ada dalam 30 minit lagi. Okey, apa yang industri mahu tuan-tuan cipuan? Apa yang industri mahu? Saya ambil lagi sekali kajian daripada Khazanah Research Institute SWTS. Dia buat survey kepada 1,600 majikan cross industri, JLC ke, MNC ke, government ke, sebagainya, swasta, SME ke, PKS, cross. Sebab dia tidak ada spesifik. Tapi kalau nak tahu spesifik tuan-tuan, memang kena tanya direct orang industri tersebut. Okay. Ini adalah survey secara umum. Apa yang industri nak daripada fresh grad? What they do expect from fresh grad? Mereka expect apa daripada fresh grad? Jawapannya tuan-tuan, ada 3 area. Soft skill, work experience, hard skill. Mereka expect untuk fresh grad ada soft skill yang bagus. Apa maksud soft skill? Work ethic, punctuality, commitment. That's what they expect from fresh grad. Kenapa fresh grad kita faham? Anda mustahil lah expert dalam sesuatu bidang tu. Almost impossible. Kenapa? Anda tukar company pun guna mesin berbeza, SOP berbeza. Jadi anda kena latih balik.
Fresh grad lagi-lagilah anda hanya ada fundamental knowledge. So untuk application, untuk aplikasi software baru ke, kena buat ini ke, kena bekerja ke, dunia bekerja baru, cara bekerja, culture bekerja, totally need to be trained. Sebab itu, keutamaan yang ramai employer rankingkan nombor 1 paling penting adalah soft skill. Mesti ada mindset, budaya, cara kerja yang bagus. Bukan kena balik lambat sejam dah komplain dekat Twitter. Bukan kerja asal dapat duit je. Tak, bekerja sebab passion anda minat. Alhamdulillah, excuse me. Bukan kerja kata masuk pukul 8, asyik masuk pukul 8 suku 8.30, 8 suku 8.30, 8 suku sorry lambat. Sorry lambat. Tak bangun jam tak bunyi. Okey. Bukan asal ya cik. Tak tanya tak ada report. Okey, nampak tak? Hantar email macam hantar WhatsApp. Jumpa klien korang, aku engkau, korang, kita orang. You os, I os. Itu klien kot. Benda itu basic. Tetapi itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh industri. Saya sendiri pun pernah pergi satu event, kita panggil sebagai M100 event, satu award, satu malam kita buat dinner award, anugerahkan syarikat mana yang dapat yang populariti tinggi di peringkat graduan. So kita pergi waktu ada lebih kurang 100 syarikat, 20 industri dalam Malaysia. Kita interview setiap industri, jumpa UMW Toyota, jumpa M-Bank, jumpa Maybank sebagainya. Kita interview, kita tanya apa requirement ataupun apa syarat yang kalau fresh grad nak masuk dalam syarikat you, apa yang you cari sebenarnya? Apa you nak? What do you expect from them to have? Majority akan cakap kita mencari someone who have good interpersonal skills, someone who can adapt with the culture, someone who have a pleasant personality. Itu ayat-ayat yang nak bagi tahu soft skill lah. Alright. Baik. Oleh itu tuan-tuan cik puan, suka untuk saya kongsi. Graduan sekarang bukan sikit, banyak. Kos makin bertambah, IPT bertambah cawangan, naik taraf daripada college jadi college, universiti sebagainya. Sentiasa bertambah, tak berkurang. So graduan sentiasa bertambah. It means the number of competition going fierce. Lebih agresif, lebih ketat persaingannya, lebih sengit. Oleh itu, tolong asah diri anda dengan soft skill ini. Dia tidak diajar dalam buku teks. Dia tidak ada dalam helaian-helaian buku teks. Tak ada. Tapi dia ada dekat mana? Dia ada dalam lecture hall yang mana lecturer berhenti sekejap mengajar, membebel. Yang ada kata, alah lecturer doktor, membebel pula. Itulah sebenarnya soft skill yang cuba diajar oleh lecturer kepada anda. Pergi join event. Orang kata join event. Terlibat aktiviti, buat research, ada pertandingan, join lah. All those will teach you untuk jadi lebih matang, lebih profesional. Contoh, join event lah. Serendah-rendah AJK majlis lah. AJK pengurusi majlis. Apa yang anda dapat belajar? Anda dapat belajar macam mana nak salute orang. Nama gelarannya. Yang berhormat. Datuk, Doktor, RTS sebagainya. Chartered Engineer sebagainya. Belajar untuk address orang dengan baik. Nak hantar email, urusan dengan penceramah, urusan dengan orang luar, nak jemput YB sebagai contoh, nak jemput menteri sekian-sekian, nak jemput agensi kerajaan sekian. Belajar cara hantar email, LOA, apa line of authority, apply dengan ini dulu, kemudian kena hantar ke sini, kena ke sini. Alright. Nak tempah dewan, nak tempah barang, nak tempah logistik sebagainya, hantar memo kepada ni, tempah, cari dana, buat marketing proposal, pergi cari sponsor. All those experience, itulah yang mengajar soft skill. Jika terperap dalam bilik, main game, stay sampai pukul 3, baca manga, tengok anime saja, tak melatih soft skill. Buka Netflix, tengok K-drama, tak melatih soft skill. Pergi dating hulu kilit, tak melatih soft skill. So, the one and only way for you to train your soft skill is to get exposure. Exposure hanya datang dengan terlibat. Walaupun NGO ke, rukun tetangga ke, KRT ke, JKKKK ke, anda terlibat, for sure dia melatih soft skill. Bahkan sesimpel apa tuan-tuan Sesimpel apa? Kita buat kajian kenapa mahasiswa, contoh mahasiswa, antara kita buat kajian, kita buat social experience, kita buat tengok berdasarkan observation. Mahasiswa yang berkurung, tak bergaul, sama-sama dia je, skill communication dia dengan bos rendah. Tapi jika mahasiswa tersebut, dia balik kampung, dia main bola dengan orang kampung, orang tua-tua kampung. Dia reti nak communicate dengan orang dewasa macam mana. Dia ada manners, budaya, hormat dia macam mana. Walaupun kita bos buat lawak kan. Kita tak ada tepuk-tepuk bos, kelakar kau ni. Tak ada. Kita gelak juga gelak. Itulah tuan. Cara gelak dengan bos lain. Kalau dengan member, lain baru boleh tepuk-tepuk tanpa sebagainya. Kan? Budaya, hormat itu
Ada ajar dalam buku teks? Tak ada. Tapi melalui pengalaman bila kita bergaul dalam masyarakat sebagainya. Sebab itu kita buat program charity, turun cuci masjid ke, cuci pantai ke, orang tua ke, orang asli ke, sebagainya, orang kampung, orang asal. Itu semua melatih soft skill. Alright. So itu sebenarnya benda sangat penting. Right. Kemudian yang kedua, the rating paling penting oleh majikan industri adalah work experience, pengalaman kerja yang berkaitan. Yang ketiga adalah hard skill ataupun skill-skill yang diperlukan. So ini satu kajian, tuan-tuan boleh baca, ada 500 muka surat. Saya ringkaskan, saya screenshot yang ringkas-ringkas je untuk makluman tuan-tuan Cik Puan lah. Alright. Itu yang pertama. Tapi tuan, kalau nak tahu spesifik, macam mana nak tahu spesifik? Okay. Skill nak tahu spesifik adalah rujuk iklan kerja. That's the only way. Contoh, nak kerja dengan TMB, tuan, ini tenaga punya industri. Apa dia requirement dia, apa dia nak sebenarnya? Iklan kerja, itulah dia nak. Itu paling basic lah apa yang dia nak. Okay? Alright, selesai. Dan tuan-tuan, ini apa yang anda boleh grab tuan-tuan, opportunity. Kat mana peluang 2021 ni? Kan? Nak tengok apa? Kalau macam mana tuan tahu peluang ni ada, penjana Capital Capital, macam mana tuan tahu? Sebab saya follow agensi-agensi yang betul. Dalam Malaysia ni tuan-tuan, ada beberapa agensi utama yang menguruskan GE, Graduate Employability. Salah satunya, macam hari ni lah kita ni tuan-tuan. So boleh follow FB, IG, MyRef dan sebagainya untuk anda dapatkan input-input. Pergi kepada website MyRef, ada peluang-peluang cari kerja. So boleh mohon. Alright. So yang pertama tuan-tuan saya kongsikan adalah MyRef ni. Boleh pergi website dan sebagainya seperti mana anda dapat makluman hari ni. Baik. Yang seterusnya saya kongsikan beberapa peluang-peluang yang lain yang perlu anda follow, anda ambil maklum, anda ikut, aware adalah ini. Alright, Talent Corp di bawah HRF, Talent Corporation, ada GET, Graduate Emerging Talent. So dia ada beberapa platform, Telegram dan sebagainya. Dia ada career coach yang dilantik seluruh negara untuk bantu anda melalui inisiatif Kisah Siswa. Kisah Siswa dilancarkan khas sewaktu PKP berlaku yang pertama 2 bulan Mac. Alright, dengan tema It's Okay Not to Be Okay. Okay, alright. Kemudian ada next profiling, iaitu profiling nak kenal minat aku macam mana, kerja apa sesuai dengan aku. Itu adalah next profiling, dia gunakan Holland approach. Okay, ini yang pertama. Ini laman web dia, saya bagi terus. Yang kedua tentu adalah EIS Perkeso, ada juga boleh anda layari. Dia terima, saya sebut tadi dia terima dana yang besar daripada penjana, iaitu sudah diiktiraf untuk buat portal pekerjaan nasional My Future Job. So anda kena follow untuk dapat info-info, register dengan My Future Job sebab dia job portal national. Dan juga dia ada buat career talk setiap minggu dekat FB, boleh tengok, masuk Webex. Okey, saya pun pernah dijemput dalam 4-5 kali dah. Alright. Seterusnya adalah di bawah HRDF ada Place and Train. Sebenarnya ada 3 inisiatif yang untuk orang bekerja ni Place and Train lah. Inisiatif lain adalah B40 Development, iaitu kursus yang panjang untuk latih contoh. Ajar latih gunting rambut, contoh ajar latih skill-skill scan. Untuk apa? B40 ni boleh dapat duit dengan skill tersebut, boleh start business dengan skill tersebut, boleh bekerja dengan skill tersebut. Dan ada juga gig economy. Alright. So Place and Train adalah antara yang paling popular sekali. Dia beri 2 weeks of soft skill training dengan silibus yang tertentu, kemudian 8 ke 12 bulan OJT, iaitu on the job placement. Okay. Alright. Kemudian training disediakan percuma, allowance ada. So boleh pergi tengok. Right. Kemudian ini adalah Protege tuan-tuan. Nama lama dia Skim Latihan 1 Malaysia. Sekarang pun masih lagi aktif. Konsep dia sama. Sebenarnya konsep Place and Train tadi tu adalah ambil daripada Protege sebenarnya. Okay. So konsep iaitu diberi soft skill training, kemudian diberi job placement untuk 8 ke 12 bulan. Dan untuk Protege, allowance dia confirm 2,000 minimum. Sebab apa? Sebab itu sudah diisytiharkan oleh kerajaan sebelum ni, Perdana Menteri sebelum ni, dia naikkan. Okay. Alright. So ada beberapa syarat untuk join Protege. Nanti tuan-tuan boleh tengok website-website Protege, syarikat-syarikat yang jalankan Protege. Nak tahu tengok Telegram, FB, IG dekat Protege, dia nyatakan okay, vacancy Protege syarikat ini ada 2, 3, 4. Anda pergilah tengok. Alright. Boleh Dan kalau orang yang nak entrepreneur, dia ada Protege Entrepreneurship. Kalau nak bekerja, ada Protege RTW, Ready to Work. Dua inisiatif, dua haluan yang berbeza. Okay, entrepreneurship dia ajar ke arah entrepreneur, design thinking skill, BMS, business model, canvas dan sebagainya. Ready to work memang ajar ke arah ready to work lah. Okay. Saya sendiri pun macam saya sebut, saya terlibat since 2016 dengan Protege ataupun Slim ni adalah untuk RTW, Ready to Work. Alright. Seterusnya adalah Ministry of Sport, tuan-tuan. Dia create satu portal yang menghimpunkan maklumat-maklumat dan info, iaitu iBelia, Iris.
So anda boleh tengok dekat sini, dia jalankan banyak program lah, dia direct kepada platform-platform lain. So antara benda yang sama macam place entry, macam Proteji juga adalah skim Perintah Nasional. Sudah dijalankan pun. Alright. Kemudian Grant Agropreneur Muda pun diberikan dana RM10,000, RM20,000, RM30,000 untuk agripreneur untuk mulakan bisnes. Ini sudah dijalankan pun. Okay. Bahkan grant ini diberi tanpa bayar balik. Itu yang seronok tu. Contoh, orang nak buat agripreneur boleh bela ayam, itik, kambing, lembu dan sebagainya. Modal tu nak start macam mana? Okay, dia bagi modal, anda jalankan. Okay. Alright, dan seterusnya adalah KPT lah. Macam biasa, tak boleh lari dah. Memang Ministry of Higher Education lah kan. Sebab anda, kalau graduan memang kena follow lah KPT ni. Sebab KPT, ia juga menyediakan beberapa inisiatif. Saya sebut tadi penyedia KPT dan juga ini laman web dia. Anda boleh pergi kepada great.mohe.gov. Dia dihimpunkan beberapa inisiatif kat situ, anda boleh tengok lah. Alright, dan saya tidak lupakan juga, saya sebut lagi sekali, ya tambahan. Follow lah kami KDQ tuan-tuan. Alright, kita ada juga Facebook, Instagram, YouTube, Telegram dah saya dapat kerja. Ini Telegram kami kongsi secara berkala. Saya sendiri pun ada Twitter, ada TikTok dan sebagainya. Kita berkongsi di pelbagai platform. Dan yang terakhir, platform private adalah Grad Malaysia. Kenapa Grad Malaysia tuan-tuan? Sebab dia memang fokus kepada fresh grad. Ini untuk fresh grad lah. Dia update kerja, statistik, data, survey kepada fresh grad sahaja. So for fresh grad, boleh gunakan job portal ini untuk leveragekan dia punya approach. Okay, baik. So ini antara beberapa perkara yang saya kongsikan tuan-tuan. Lagi sekali saya sebut termasuk di sini iaitu MyRef, boleh pergi kepada website sebab di sana ada juga kerja-kerja kosong di website REDI. R-E-D-I. Okay. Alright. Selesai. So itu saja daripada saya tuan-tuan. Secara ringkas saya mohon dapat feedback. Saya pun dah habis berkongsi. Kita akan buka kepada Q&A dalam 15 minit. Dan kalau boleh dapat feedback, dapatkan seminit, 2 minit feedback daripada tuan-tuan cik puan yang menonton hari ini. Apa yang anda dapat hari ini, is it good? 10 awesome, 0 none. Dan boleh bagi rating pada ruang komen dan chat box. Okey. Terima kasih tuan-tuan untuk respon anda dan kita buka untuk Q&A. Okey, terima kasih kepada Tuan Akmal atas perkongsian yang sangat bermanfaat tadi. Dekat sini kita ada satu soalan lagi daripada Ida. Untuk berpindah daripada company lama ke company baru, berapa lama kita perlu stay di company lama ya? In case kita bekerja di company lama untuk dapatkan pengalaman sebelum pergi ke top company. Okay, itu soalan dia tuan. Baik, menarik soalan daripada Cik Puan Ida. Okey. Dia tidak ada spesifik sebenarnya, tapi by default 2 tahun lah, by default 2 tahun. By default 2 tahun should be nice, iaitu anda tidak melompat cepat sangat. Contoh, kerja 3 bulan lompat, kerja 6 bulan lompat, 8 bulan lompat. Itu akan merosakkan profil resume anda sendiri. Okay. So should be nice is 2 years, tetapi saya tidak boleh bagi tahu mesti 2 years. Tak. Dia totally depend kepada anda. Ini kalau kerja permanent lah, kalau kerja kontrak lain cerita lah. Kontrak kan renew 2 tahun, setahun sekali. So habis kontrak tak nak sambung, bagi tahu awal lah, selesai lah. Okay. Tapi bagi kerja permanent, usually 2 tahun lah, should be nice. 2 tahun lompat, 3 tahun lompat, 2 tahun lompat. So should be okay, acceptable. Okay, jangan kerap sangat. Namun lagi sekali, isu dia adalah bukan lompat isu dia. Isu dia adalah anda nak apa? What do you want? What are you looking for? Anda nak cari gaji ke? Anda nak cari benefit ke? Anda nak cari pengalaman ke? Anda nak cari network ke? Anda nak cari kehidupan yang tenang ke? Nak cari kerja dekat dengan rumah ke? Anda nak cari apa? So lain orang, lain apa dia nak cari. So contoh, ada orang yang ditawarkan naik pangkat sebagainya, dia tak nak. Kenapa? Dia tahu akan banyak kerja, kena banyak travel. Tapi sekarang dia dah selesa dah. Kenapa? Boleh hantar anak pergi sekolah, boleh balik on time, contoh pukul 5 dah ada kat rumah, contoh. So dia enjoy that kind of life balance dia, dia boleh perform dengan keadaan begitu. So dia tak nak naik pangkat yang kena travel sebagainya. Walaupun pay lagi bagus. Dia dah ada jumpa apa dia nak. Okay. So dia bukan soal lompat atau lompat, soal dia adalah apa yang tuan-tuan dan cik puan nak. Sebab kadang-kadang lompat pun jadi berbaloi. Ada lompat yang jadi tak berbaloi. Contoh, saya nak lompat kenapa? Toxic environment, banyak orang membawang. Trust me, lompat syarikat baru ada juga yang membawang. Tak seronok orang bergaduh kat office. Lepas tu lompat. Pergi tempat baru, bergaduh juga. Isu dia macam tu tuan-tuan. So, pastikan kalau anda nak lompat syarikat ke berpindah dengan tujuan yang betul.
Kenapa ada peluang yang baru, nak grow yang baru, lebih dekat dengan rumah contoh. Okay, ada peluang naik gaji lebih baik contoh. Ataupun dah sampai masa, lama sangat dah saya dengan environment begini, saya nak rasa environment syarikat besar pula contoh. Nak rasa, saya kerja syarikat GSC, saya nak rasa syarikat yang sederhana pula. Culture tukar bidang pula contoh. Itu ada tujuan masing-masing. Alright? Verify your purpose first. Okay. Itu soalan daripada Cik Mahida. Okey, seterusnya soalan daripada Muhammad. Bagaimana nak menghadapi interviewer yang sarkastik? Okay, silakan Tuan. Tuan Muhammad pernah menghadapi ke interview sarkastik? Ke Tuan interview dengan saya? Okay, baik. Interview sarkastik tuan-tuan. Alright. Interviewer kita tidak boleh pilih yang baik, yang mesra, yang sarkastik. Kita tak boleh. Itu nasib lah. Perangai interviewer is perangai interviewer, but bahasa mudah dia beggars can choose lah. Kita sebagai orang yang meminta kerja ni tak boleh nak demand sangat lah. Tak payah nak buat kerek sangat. Terima je lah tuan-tuan, yang pertama. Tapi tidak bermakna mereka boleh disrespect kita. Respect goes two way. Respect bukan satu hala. Kita demand pada calon, kena respect syarikat, respect ni. Tak. Majikan juga kena respect calon. Kalau on time. Kalau janji nak reply. Mereka deserve jawapan diterima atau tidak diterima. Kalau kena reject, bagi tahu di reject. Respect goes both way. Ini memang tak ada kompromi lah. Okay. Namun kalau jumpa yang jenis perangai macam-macam, salah satunya sarkastik. Jawapan dia tuan, you have to maintain professional. Tuan kena maintain professional dan cool. Kadang-kadang sarkastik, kadang-kadang kita nak ambil orang yang kerja jumpa klien. Sengaja kita tanya soalan-soalan trigger, soalan-soalan sensitif, soalan-soalan sarkastik. Kenapa nak tahu macam mana tuan respon? Sebab nanti kena jumpa klien macam tu. Kena jumpa klien banyak songeh, klien yang banyak teliti, klien yang buat dono je. Oleh itu, untuk persiapkan calon yang ready dengan klien macam tu, so kita test lah dalam interview. Boleh jadi juga. So, jawapan dia tuan, remain professional. Jangan tuan balas balik sarkastik dia. So, just be professional tuan. Okay. Percayalah dalam interview ni, bahasa mudah dia tuan dalam interview, bila kita berjayakan jadi interview tu satu, hormat, yang kedua jadi dua hala. Bukan soal siasat ni, bukan integration. So, interview ni, dia tanya, kita jawab. Kita pun tanya balik. Dia jadi perbualan, dia akan jadi seronok. Bila jadi seronok tuan-tuan, time tu lah tak ada nervous, jadi lancar, jadi sedap, sembang. Tapi kalau dia jadi macam, dia tanya, kita jawab, senyap. Lepas tu dia tanya, kita jawab. Macam soal siasat, jadi tak seronok lah. Okay. Panel pun nak rasa seronok tu bila interview. Sebab dia interview bukan seorang sehari. Sehari kita meeting boleh lah kata 8-10 orang sehari. Itu pun pening, tepu kepala kan. Yang ni calon mana satu, yang kedua ni yang mana Kadang-kadang calon buat hal. Tension pula kita, emo pula kan panel. So panel pun manusia. So tuan-tuan, tip interview mudah saja daripada saya. Pertama, jadikan dia conversation, seronok. Yang kedua adalah sales presentation. What is sales presentation? Anda nak menjual sesuatu, which is nak jual servis ataupun produk. Sekarang ni interview, anda nak jual diri anda. In a way that you like to project you are the best candidate for that job. So bila menjual tuan-tuan, macam anda pergi mall lah, pergi Giant, orang jual kowe, jual kuku, jual kad kredit Ion, jual rumah, property kan. Dia jual apa? Macam mana ayat dia? Macam mana bahasa dia? Macam mana, apa tools dia guna? Begitulah interview. Okay? Alright. Terima kasih Tuan Muhammad. Okay, seterusnya Tuan Akmal. Soalan daripada Kai. Betul ke sesebuah syarikat tak akan menjaga kita? Kita kena jaga diri sendiri, jaga kesihatan sendiri sebab syarikat takkan jaga kita. Okay, silakan Tuan Akmal. Terima kasih soalan Tuan Kai. Macam berdendam je soalan. Tuan, saya sebut lagi respect pergi dua hala. It goes both way. Pekerja kepada syarikat, syarikat kepada pekerja. So jika syarikat tidak menjaga, maka kita tahulah keadaannya macam mana. So dia yang tidak menjaga kebajikan. Dengan izin, maaflah saya sebut di sini, ada dalam masuk berita dah pun kan, yang kluster teratai itu. Itu contoh yang tidak bagus yang dilakukan oleh pihak syarikat. Okay, kebajikan pekerja perlu dijaga. Kebajikan bukan sekadar fizikal, tapi dari segi insentif dan juga dari segi mental health. Okay, contoh pekerja datang dengan mental health contoh. Oh, so awak ni gila tak boleh buat kerja contoh. Janganlah kasar macam tu. Okay, so we need to be aware on this matter. Alright. So kalau tuan rasa tidak ataupun rasa terabai, syarikat mengabaikan beberapa perkara. Okay, first thing first, go to fundamentals.
Fundamental adalah apakah syarikat menggunakan hak-hak wajib. Benda ni ada dalam Akta Pekerja. Boleh rujuk. Ada versi bahasa Melayu, ada versi bahasa Inggeris. Boleh download dekat laman web. Pertama. Yang kedua, dalam syarikat sentiasa ada budi bicara, sembang, bincang, nego, toleransi sentiasa ada. Jangan jadikan platform social media platform pertama. Jangan jadikan gosip platform pertama. Nope, platform pertama adalah nego, direct bagi tahu. Okey. Kalau tak berjaya nego tuan, sampailah tuan kena pulau sebab tuan nyatakan pula dengan nada baik lah. Jangan pergi nada macam nak demo kan. Pergi nada nak membantah kan. Nak cari pasal. Karen kan. Kan kita ada jenis Karen kan. Cari pasal tak pasal-pasal. So bukanlah nada begitu. Pergilah nada dengan harmoni. Bincang, bicara, clarify kenapa berlaku macam ni. Boleh tak syarikat bantu kami macam ni. Ini kebajikan staff. Kita pun lebih gembira. Bila gembira kita boleh perform kerja. So it is a win-win situation. Sentiasa mencari win-win situation. Okay. So fundamental pertama by rules, iaitu apa yang wajib pastikan tunai. Contohlah benda basic tuan Basic adalah kedai SP. Itu basic. Yang kedua by toleransi. Selepas itu tuan, yang ketiga barulah kita pergi kepada buka option lain. Apakah aku nak tukar department? Apakah aku nak tukar team? Atau aku nak tukar syarikat? Okay. Sebab kita dah by rules, by negotiation, tak berjaya juga. Saya cadang negotiation ni bukan sehari nego tuan. Itu putus asa nama dia. Sehari nego tak jadi Bagilah peluang. Sebulan, 2 bulan, 2 minggu, seminggu. Update, follow up, update, follow up. Macam kita nak kerja, follow up. Nampak tidak diendahkan? Okay, then comes next step. Considerlah kepada option-option lain. Boleh tuan Khai? Alright, namun pesanan saya bila anda pergi syarikat yang baru, jangan sekali-kali bad mouth syarikat yang lama. Alright? Apa yang berlaku, berlaku. Past is past. Kita takkan berjaya dengan pijak orang. Kita berjaya dengan naikkan diri kita sendiri. Okay? Jangan menang dengan kelemahan orang. Tak. Itu teruk betul. Kita menang dengan kekuatan kita. Okay, boleh Tuan Kai? Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Ahmad. Seterusnya saya rasa ada lagi satu soalan. Tengah menunggu soalan. Okey. Oh tu ada satu tu. Tengah intai. Belum keluar lagi dekat ni ruangan chat. Okey, saya perasan ada satu. Bagaimana cara untuk suarakan rasa tidak puas hati kepada pihak majikan? Tidak puas hati dengan cara beliau komunikasi dengan pekerja, arahkan pekerja itu luar daripada bidang kerja dan sebagainya. Okey. Dia langgar undang-undang tak? Sama. Yang kedua adalah tolong buat tak semua ni konsep dia uji kita nak saya tak suka cara majikan atau cara SB kerja advisor dok ajak tapi saya kerja kami akan lebih suka kalau tuan dapat bari harapan yang lebih jelas, yang lebih tak guna kasar, sensitif tuan kan, contoh. So nada-nada begitu, tuan akan nego. Right? So kalau tak pasal ulang mulakan dengan close door negotiation secara close. Right? Kedua adalah kalau dia guna bahasa kasar, dia contoh maki itu sudah jadi. Itu harassment lah. So itu saya sebut pertama fundamental law lah. Yang kedua by negotiation. Ini kemudian kalau dia arah ini di luar bidang. Baik tuan, ini isu yang berlaku dekat Twitter, viral dekat FB, viral Twitter, viral dekat semua dah. Ada seorang up status, aku kerja graphic designer, lepas tu kena buat kerja ni. Aku kerja HR, kena buat kerja account, admin. Aku kerja marketing, kena buat kerja lain. Contoh. Okey, soalannya, kerja yang diminta untuk buat tu, adakah masih lagi berkaitan dengan kerja hakiki anda? Sebab itu adalah perkara biasa. Contoh, marketing dan design. Perkara biasa sangat pakai rapat design kan. Marketing dan copyright itu sangat pakai rapat sebenarnya. Pakai rapat.
Contoh, admin kena buat finance, admin kena buat HR. Itu berkait rapat sebenarnya. Point observe and as a opportunity. Kedua, kerja yang totally tidak terlibat. Kerja marketing tiba-tiba kena buat finance. Macam kaunya beza. Yang tu kena naik balik. Dalam points ni, saya boleh kata 80-20. 80 kerja hakiki, 20 kerja general. Kerja bantu orang lain. Kerja yang kurang berkaitan ataupun bukan dalam portfolio kita. Itu perkara biasa. Lebih-lebih lagi jika syarikat kecil dan sederhana. PKS, perusahaan kecil sederhana. Sebab dia adalah multitasking. Sebab apa dia nak utilize manpower yang ada. Tak boleh nak hire ramai-ramai. Syarikat JSC, syarikat besar memanglah. Syarikat besar dan spesifik kerja anda. Satu kerja tu orang buat, 4 orang. Fokus betul. So, itu perkara biasa. Kalau tuan rasa arahan di luar bidang kerja, perhatikan balik apakah ia adalah added value masih lagi berkaitan. Kalau totally tidak berkaitan, maka kena faham usually kita boleh nego. Jangan terus berontak kerana orang tua nak berontak. Jiwa dia nak melawan kan. Baguslah tu jiwa. Okey, baik. Bagus kena ada. Cuma mulakan dengan itu. Dan yang kedua tuan adalah jika bidang yang kerja diminta buat tu adalah totally bukan kerja. Just contoh, tolong hantar baju saya pergi lobby, ada tak? Ada. Maka tuan-tuan bezakan itu kerja ataupun personal request. Personal request kita buat atas personal capacity dan personal kita buat adalah atas personal. Sebab apa? Benda tu takkan masuk dalam appraisal, takkan masuk dalam review, takkan masuk. So kita kena pandai-pandai adjust. Okay? Kena belajar learn to say no. Method to say no adalah boleh saya buat nanti lusa lah. Sebab sekarang kena fokus yang ni dulu, yang ni je. Itu cara say no tanpa say no. Okay? Alright. Selesai. Terima kasih. Soalan tadi tu. Okey, seterusnya kita ada soalan daripada Tuan Abdul Rahman Bahasa. Is it good majikan suruh buat kerja multitasking walaupun di luar bidang? Niatnya adalah untuk see any hidden potential dalam diri pekerja. Mohon pencerahan Tuan. Tuan Abdul Rahman Bahasa, subhanallah. Allah. Terima kasih Tuan Rahman. Tuan Rahman selalu datang session saya. Segan pula saya. Okey, baik. Majikan suruh buat kerja multitasking walaupun di luar bidang. Okey, jawapan saya tadi sudah diberitahu, iaitu ada serta-serta bidang tu yang quite related dengan kerja kita yang hakiki. Kalau totally luar bidang, contoh 80-20 lah, ambil Pareto balik. Okay. Kalau anda junior, usually itu perkara biasa. Tapi bila kita senior, usually benda ni tak berlaku. Right? Bila kita senior, benda ni tak berlaku. Okay. Kemudian potential dalam diri pekerja. Usually potential ni adalah dalam fasa orang masih lagi fasa junior lah ataupun middle. Okay. Contoh tuan kami nak ambil salesperson. Macam mana kita nak develop salesperson? Biasanya bermula dengan orang customer service. Orang customer service macam, bagus ni, kita bagi kerja lain. Sebab kita nak explore potensi dia. Itu biasa berlaku. Contoh kita tengok, bagi dulu kerja customer service, hakiki dia kerja service. Tapi bila kita beli kerja taman, bagus dia ni dengan cakap bagus, cara dia nego, cara dia entertain inquiries. Akhirnya, dia naik pangkat jadi orang sales, jadi BD contoh, business development. Itu berlaku. Dan bahkan position sales sebenarnya tuan-tuan adalah ramai orang-orang corporate, orang-orang besar. Contoh sekarang VP Vice President of Human Resource. Awal-awal dia mula bekerja adalah sebagai orang sales. Itu perkara biasa berlaku. Jawatan pertama anda bukan penentu anda akan kerja jawatan tu sampai pension. Tak. Akan ada anda berkembang, majikan nampak, HR nampak, SV nampak, mereka akan bagi kerja tambahan. Sebab itu sentiasa communicate dengan SV HR. Kenapa bagi kerja ni? Biasanya dari situ orang akan kata, I nampak lah you baguslah buat kerja ni. Nampak? SV mula puji certain area, mana kata SV nampak potensi kita dekat situ. You baguslah, you buat kerja ni macam macam robot, satu-satu ada. Mana kata kita ada potensi dari segi buat kerja kemas sebagainya, presentation kemas. Dia suka kita dari aspek tersebut, maka dia akan bagi kita kerja aspek tersebut. Akhirnya sampai satu masa kita akan di-offerkan dengan kerja-kerja yang baru berdasarkan potensi yang baru tadi. Alright. So menjawab soalan Tuan Abdul Rahman, saya rasa Tuan Abdul Rahman pun sebagai seorang majikan juga, memang perkara sangat biasa bila kita nak bagi
new young blood ni. green leaf ni. Young blood ni kita bagi kerja hakiki dia betul, tapi kita takkan bagi 100% kerja hakiki. Mustahil lah. Kita bagi 60 ke 70% je kerja hakiki. Lagi lain-lain kerja yang confirm berbeza sebab pertama, dia kena buat kerja tu nak tahu culture syarikat. Dia kena buat kerja tu semata-mata untuk dia networking dengan orang dalam syarikat. Dia kena buat kerja tu sebab nak develop diri dia. From there sebenarnya baru kita nampak potensi dia ke mana. Bila kita sebut tentang potensi ni tuan-tuan, biasanya adalah orang barulah. Bila orang dah senior umur 48 tak ada dah kita berbicara pasal potensi. Kita berbicara pasal mewarisi pula. Okey. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih banyak-banyak Tuan Akmal. Okey, alhamdulillah sekarang kita telah sampai kepada waktunya. Dan alhamdulillah semua soalan juga telah terjawab. Okey, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Akmal kerana telah banyak memberi input kepada kita dan juga telah memberi banyak info-info kepada soalan-soalan yang telah diberikan. Itu dengan ini saya akhiri sesi ini dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.